menukarkan nilai sudut kepada darjah. Okey. So nombor 2 tadi nilai sudutnya 65 darjah 54 minit, nak tukar kepada darjah. Okey, so ada maklumat sebelum ni iaitu 1 darjah sama dengan 60 minit. 1 minit sama dengan 60 saat. Ini adalah pembelajaran masa dahulu yang telah diketahui. Daripada sini, apa yang kita akan buat adalah kita akan tukarkan 65 tadi darjah tambah dengan 54 minit. Kerja rumah ni adalah bincang kerja rumah. Bincang kerja rumah. Tapi kita tak buat banyak lah bincang, kita buat 2 je lah bincang. Yang lain tu tak ada masalah rasanya, lebih kurang Okey, so dia akan dapat 65 darjah tambah dengan 54/60 darjah juga. Okey, daripada sini awak boleh buat pembahagian 65 darjah. So 54 tadi bahagi dengan 54 bahagi dengan 60. 0.9 darjah. Last sekali kita tambahkan terus 65.9 darjah. Itulah jawapan yang pertama. Dah siap? Siapa buat? Boleh semak. Yang kedua. Okey, yang kedua ini 2A. Seterusnya kita akan bincang 2B tak apa. Buat yang lain 2D Yang lain tu boleh buat sendiri rasanya. Kita bincang 2 je lah. 69 darjah dan 24 minit. Masih lagi sama, kita akan cuba ubahkan 69 darjah tambah dengan 24 ni tadi. Kita akan buat per 60 darjah. So kita akan dapat 69 darjah tambah dengan 24 ni bahagi dengan 60. Kita akan dapat 0.4 darjah. Last sekali kita akan selesaikan dia sebagai 69.4 darjah. Tambahkan teruslah. Itu adalah 2 jawapan yang kita akan bincang. Satu lagi lah G last Dapat? Ini kerja rumah kita bincang semula Supaya setiap kerja rumah yang kita buat, kita akan bincang semula cara nak buat dia. Alright? Jangan risau, insyaAllah saya akan cuba untuk buat rakaman. Kalau tak pun saya akan kongsikan dalam grup lah. Ini adalah kerja rumah yang pertama. Next, yang kedua, saya akan buat contoh yang seterusnya, menukarkan tadi pembincangan yang sama. Nanti awak saling kemudian kan, saya bagi masa So saya suruh sambung berbincang untuk 2G Okay, 2G Alright, 2G. Masih lagi soalan yang sama iaitu 35 darjah 30 minit. 35 darjah 30 minit. So apa yang kita lakukan? Kita akan tukarkan 35 darjah tambah dengan 30 bahagi dengan 60. Next, ambil kalkulator. 30 bahagi dengan 60, kita akan dapat 0.5. Seterusnya, kita akan selesaikan terus. Dia akan jadi 35.5 darjah. Selesai soalan di rumah tadi lah. Okay. So hari ni kita akan pergi kepada satu bahagian yang agak sukar sedikit. Okay. Tetapi boleh buat lah. Okay, kita sukar sikit lah. Ini kerja rumah 2G. Yang lain tu boleh buat insyaAllah. Saya screenshot juga yang kedua. Okay. Dapat Seterusnya adalah pembelajaran pada hari ini, iaitu pada hari Selasa. Hari ini hari Selasa. Hari ini hari Selasa. Bersamaan dengan 15 Jun. So pembelajaran hari ini adalah kita nak menghitung nilai sin, cos dan tangent. Hitung nilai sinus, cosinus dan juga tangent tanpa kalkulator. Tanpa kalkulator. Okey. Boleh Alright.
So boleh refer, kita buat sedikit muka surat 119. Sedikit latihan. Okey, boleh refer sama-sama. Apa yang berlaku dalam tajuk ini ataupun soalan ini ialah dia telah beri dalam bentuk jadual. Kita dah ketahui hitung nilai sudut tadi, sin theta, cos theta dan juga tangent theta. Sin theta, cos theta dan theta. Untuk beberapa sudut, contohnya kita ada sudut 30 darjah. Lepas tu kita ada sudut 60 darjah. Dan kita ada sudut 45 darjah. Ada 3 lah. Dapat? Okey, untuk 30 darjah kita ada 1/2. Okey, telah disiapkan dalam jadual. Boleh tengok sama-sama buku teks tu. Lepas tu set 3/2. And then 1/3. Lagi set 3/2. 1/2. Set 3. 1. 1/2. Lagi ini pun 1/2. Ini nama dia SURD. SURD. Set 2. Tak nak sebut lah. Lagi kalau dia set 3, nama dia set 3. Dia adalah punca kuasa 2. Tapi untuk trigonometri, dia agak macam famous sikit lah. Okay, macam famous, lebih kurang lah nama dia. Set. Nama dia punca kuasa tapi macam nama pendek dia set lah. Macam Siti Nur Qalbiah kan. Nama pendek dia kan Qalbi. Ni samalah. Ini adalah punca kuasa 3. Tapi kita bagi nama dia set 3. Lebih kurang macam tu lah. Alright, apa yang akan kita selesaikan? Daripada jadual ini, kita akan cuba menjawab beberapa soalan contoh dekat situ. Kita cuba contoh 1A. Contoh 1A. Boleh? Tetapi, ada satu perkara berkenaan dengan set yang kita perlu tahu. Iaitu, kalau ianya adalah suatu nilai set. Mungkin ini adalah satu nota tambahan. Kalau dia adalah satu nilai set 2. Dia berada di bawah 1/2 macam ni. Kita tak nak nombor set tu berada di bawah pecahan. Apa yang akan kita lakukan? Kita akan cuba membuat pendaraban set 2 per set 2. Iaitu sebenarnya sama dengan 1 lah. Kita cuba tambahkan sesuatu supaya nombor tu boleh diseimbangkan. Jadi apa yang akan kita buat? Ni nulis tambahan. Kita tambahkan dengan set 2 per set 2. Okey. Kita buat pendaraban tadi. Supaya kita tak nak set 2 ni berada di bawah. Alright. Okey, boleh ambil kalkulator. Kalau set 2 darab set 2 tadi, kalau ada kalkulator, set 2 darab dengan set 2, dia akan menghasilkan 2. Okey. Supaya nanti bawah tu, kita dapat 2 lah. Nanti kan kat sini, 1 darab set 2. Yang bawah ni, set 2 darab set 2. A little bit susah sikit nak menerang dan memfahamkan. Tapi dia adalah satu benda dalam trigonometri yang kita perlu tahu sikit lah. Okay. So daripada sini kita akan darabkan. Set 2 akan jadi 2. So ini jawapan akhir kita. Kita tak nak jawapan akhir kita dalam bentuk ini. Tapi kita nak dia dalam bentuk bawahnya tu bukan dalam bentuk set. So ada sedikit adjustment yang akan dibuat. Alright, so when it comes to mathematics, kita ada macam representation lah. Kita nak present sesuatu. Macam kita nak masak, kita nak prepare Maggi goreng. Kita kan ada hias Maggi tu, atas tu ada sayur, bawang goreng. Kan cantik kan, kita nak present tu. Walaupun Maggi goreng je, boleh je makan Maggi tu tak ada hiasan. Tetapi untuk matematik sama juga. Kita akan cuba present dia, hasilkan dia dalam bentuk yang kita boleh terima, dalam bentuk yang dalam segi matematiknya adalah yang baik lah, presentable lah ni. So ini contoh, maksudnya nota tambahan lah dalam bentuk hijau ni. Boleh Okey, selesai soalan. Ini bukan soalan, ini adalah bahagian tambahan untuk seterusnya.
Alright, jangan risau. Saya cuba screenshot untuk awak dulu. Sebab kita nak pergi 1-2 contoh selepas ini. Contoh 11, A dan B. Okey, boleh ya. Tak, saya cuba yang seterusnya. Yang hijau ni kena ingat lah. Baik. Okey, kita pergi sama-sama lah. Contoh seterusnya. Contoh 11. Kalau ada buku teks, boleh tengok contoh 11. Muka surat 119. Okey, 119. Dengan maklumat, kalau dia set 2 darab set 2, dia akan menghasilkan 2. Ini adalah satu maklumat tambahan lah. Atau sebenarnya apa-apalah, kalau set 3 pun darab set 3, dia akan hasilkan nombor dia balik. Itulah tadi. Lagi, contoh lain. Kalau dia set 8 darab dengan diri dia set 8, dia akan dapat 8 balik. Ni adalah macam nota tambahan untuk membantu awak jawab soalan seterusnya, iaitu soalan nombor 1A. Boleh? Alright. Soalan nombor contoh 11 lah. Soalan adalah sin 45 darjah dan cos 45. Soalan ini dia memerlukan kita menghitung tanpa menggunakan kalkulator. Okay, tanpa menggunakan kalkulator. Dia kena hitung lah. Tadi dalam bentuk jadual tadi dah siap dah. Okay, boleh tengok semula jadual tadi. Kalau masih ingat. Mana jadual tadi? Okay, ni jadual tadi. Ini tadi jadual kan? Awak guna saja dalam jadual ni. Okay, awak guna saja dalam jadual. Ini saja jadual kan? Kita buat kat sini lah. Dia sikit. Okay. So macam mana tadi, daripada jadual ni, dia punya soalan tadi sin 45 tambah cos 45. Jadi kita gunakan dalam jadual. Cari sin 45. Sin 45 jawapan dia 1/2. Dapat? Tambah dengan cos 45. Cos 45. 1/2. Pembawah dah sama. Bila tajuk matematik, pembawah dia sama, dia boleh diselesaikan dengan mudah lah. Maksudnya, kita boleh buat dia 1 tambah 1. Pembawah dah sama. Set 2. 1 tambah 1 berapa? 2/2. Dekat sinilah masalahnya. Di mana kita tak nak dia dalam bentuk set 2 tu di bawah. Jadi kita akan buat sedikit perubahan dengan cara kita darab kedua-dua atas dan bawah tu dengan satu nombor 1. Nak darab dengan 1 lah untuk dia diseimbangkan. Tetapi untuk ini, 1 juga adalah sama dengan set 2/2 tu sebenarnya sama dengan 1. So kita cuba membuat pendaraban agar nilai ini boleh diseimbangkan. So kita akan darabkan dengan set 2/2. Boleh setakat tu. Kita nambahkan satu nombor lain supaya dia boleh diseimbangkan menghasilkan suatu nombor yang bukan pecahan set 2 di bahagian pembawah. Susah sikit nak faham tapi perlahan-lahan. Alright. Boleh So sekarang kita akan darabkan. 2 darab set 2. Atas dengan atas boleh darab. Bawah dengan bawah pun kita akan darabkan. Alright, so kita akan dapat dia 2 set 2. Bila set 2 darab dengan set 2, dia akan dapat 2. 2 boleh lah. Boleh perlahan. Last sekali, 2 ni bahagi dengan 2. Dapat 1 lah. Okay, 2 bahagi 2. Dapat 1 lah, boleh potong Jadi jawapan akhir kita adalah set 2 sahaja. A little bit sukar, tapi kita salin dululah. Okay, ini adalah di muka surat 119 contoh 11. Okay, 119 contoh 11.
So nanti di akhir masa awak salin je lah. Kita nak bagi salin lah. Saya akan buat soalan A dan B. Boleh? Lepas tu dia akan bagi awak sedikit masa untuk buat nota lah. Dan sedikit masa lagi untuk buat kuis malam tu lah. Kuis malam tu kena buat Kalau siapa yang tak buat tu bolehlah message kawan awak supaya dia buat. Boleh saya bagi 2 minit untuk salin kejap kalau nak salin. Kita dah towards the end of this chapter. Lepas ni adalah lebih kepada menggunakan kalkulator. Kalau ada kalkulator boleh bagilah. Jadi by right kita akan masuk tajuk baru dah selepas ini. Boleh? Ada masalah? Okey. Dapat? Sikit lagi satu contoh Contoh B Contoh B nak buat kat sini je lah. Dah Okey, contoh B. Sebab dah ada jadual. So kita sambung seterusnya untuk soalan B pula. Bila dia soalan B, dia masih lagi menggunakan jadual yang ada. Alright. So apa yang kita akan buat, soalan B adalah 3 cos 30 tambah dengan tolak dengan 2 sin 60. Alright. Okey, daripada sini kita akan dapatkan 3 ni salin semula cos 30. So cari dekat sini cos 30. Dapat daripada jadual je Ambil terus set 3/2. Okey Tolak dengan 2 ni salin semula. Sin 60. Sin 60. Set 3/2. Boleh tekan tu. Okey. So bila dia kurung-kurung, dia membawa maksud darab. Tak ada masalah pun sebenarnya. Dia adalah darab teruslah. Ini maksudnya 3 darab set 3/2. Ini pun 2 darab set 3/2. Darab sajalah. Clear? Okey, so next one kita akan darabkan saja. Dia akan jadi 3 set 3. Atas dengan atas boleh darab. Yang bawah salin je semula per 2. Boleh Yang kedua tolak dengan, ini pun atas dengan atas ni darabkan saja. 2 set 3 per 2. Boleh setakat tu? Okey. Sekarang kita punya pembawah ataupun nombor pecahan kat bawah tu nombor dia sama. Bila nombor dia sama, dia boleh diselesaikan. Okey. Tapi kita ada macam sedikit gangguan dekat sini. Maksudnya dekat sini dia akan jadi per 2. 3 set 3 tolak 2 set 3. Ini 3 set 3 ni sebenarnya dia lebih kepada umpamanya dia adalah 3 ikan tolak 2 ikan. Ikan ni macam dia punya aksesori tambahan je. Faham tak? So sebenarnya the idea adalah 3 tu tolak 2. Berapa dapat? Dia akan jadi 2. 3 tolak 2, 1 lah. Salah pula. Okay, dapatlah 1 ikan. Ikan tu macam tudung lah tadi 3 tapi gambar dia tudung. 3 tudung. Lepas tu tolak dengan 2 tudung. Jadi 3 tolak 2, 1 lah. Tapi tudung tu you kena pegang dekat dia. Dia macam you punya isteri lah. Dia macam kena pegang. So jawapan dia akan jadi 1 ikan. Atau dia akan jadi 3 set 3 tadi. Tolak 2 set 3. Dia akan jadi 1 set 3. Set 3 tu you aksesori je. You pegang je dia. Yang penting 3 tadi tolak 2. Dapatlah 1. Dapat? So jawapan untuk soalan pada nombor B ni dia akan jadi bawah ni per 2. Yang ni akan jadi 1 set 3. Okey.
Kadang-kadang 1 kita tak tulis. So jawapan akhir akan jadi set 3/2. Itulah yang kita cari untuk soalan kali ini. Boleh? A little bit sukar. Tapi terpaksalah belajar. Alright, so by right you boleh salin. Ini adalah muka surat 119 contoh 11. Okey. Dapat? So boleh screenshot jawapan yang kita cari. Selesai? Selesai soalan? Buat C boleh? Last? C pula Tadi kata A, B, betul nak C pula. Bolehlah satu last je C. Okay, letak C Lepas tu saya bagi awak salin lah. Awak salin lepas tu mungkin boleh C lah last sikit. Okay? C tak nak, kita nak pakai kertas yang sama. Sebab kita nak pakai jadual. So kita buat C. Saya padam Alright. Okey. Soalan C yang terakhir yang akan kita bincangkan iaitu muka surat 119 lagi. Soalan C iaitu 2 tangen 45 tolak dengan 2 cos 60. Boleh 2 cos 60. So apa yang kita akan kira? Dia akan jadi 2 tangen 45. Tangen 45 adalah 1. So darabkan 1. Boleh Tolak dengan 2 cos 60. Cos 60 adalah, ambil dalam jadual je, 1/2. Okey, ini lebih mudah lah. Jadi apa yang kita lakukan, ini adalah darab. Ini pun adalah darab. 1 kali 2 dapat 2. Tolak dengan 2 kali 1 bahagi 2. Dapat apa tu? Ambil kereta boleh? 2 kali 1, 2 kali 1 bahagi 2. Okey. So jawapan akhir akan jadi 2 tolak dengan 1. Jawapan dia 1. Yeay. Mudah aja soalan yang ketiga ni lah. Kebetulan yang mudah. So untuk soalan macam ni, awak hanya perlu gunakan daripada jadual. Boleh? Boleh saya tinggalkan awak dengan nota dan saya tinggalkan awak dengan satu kerja rumah dan saya tinggalkan awak dengan Google Form yang semalam tu. Boleh Google Form semalam tu kena buat dua-dua. Sebab tak ada siapa yang, bukan tak ada siapa yang buat. Ada 2 orang je baru buat. Sebenarnya dia wajib untuk semua orang. Okey? Saya bagi awak masa untuk buat tu. Sekejap lagi saya akan kongsi balik pautan tu supaya awak boleh buat. Ada masalah? Tak ada. Bagus. So, ini adalah yang ketiga tadi. Saya tinggalkan awak. Boleh saya tinggalkan awak Sebabnya itulah. Yang pertama sekali adalah kerja rumah di muka surat. Pertama sekali salin tadilah. Tadi tu kena salin. Lepas tu kena buat kerja rumah muka surat 120. Uji minda 5.1E. Okey. Soalan nombor 1A je. Boleh 1A saja. Cuba buat dulu. Iaitu 2 cos 60 tambah tangen 45. Cuba dulu lah. Boleh? Yang kedua,